Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada pagi ini Allah Ta'ala pertemukan kita sekali lagi dalam hashtag Santapan Rohani. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, dengan apa yang kita dengari pada pagi ini, dengan apa yang Allah Ta'ala beri faham kepada kita pada pagi ini, kita dapat memelihara dirinya kita. Waalaikumsalam Adariyah dan Darawi. Memelihara dirinya kita. Okey. Dan mudah-mudahan juga kita dapat memastikan bagaimana kepuasan yang sepatutnya yang ada dalam dirinya kita nak menggunakan ia kepada perkara nak mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulang balik. Dan macam mana kita nak menggunakan kepuasan ini? Waalaikumsalam Siti Nur Aisyah. Dan macam mana kita nak menggunakan kepuasan ini supaya apa? Supaya kita dapat menukar daripada satu sifat ataupun perangai semula jadi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada satu perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan hashtag Santapan Rohani pada pagi ini tuan-tuan, kita menyambung bicara semalam, iaitu 8 perkara yang tidak pernah puas daripada 8 hal ataupun 8 keadaan. Jadi pertama sekali, apa khabar anda di sana? Seperti biasa, istiqamah. Dah? Percaya tuan-tuan, kalau benda mudah kita tak boleh istiqamah, bagaimana mungkin kita nak istiqamah kepada benda yang susah. Jadi saya yang bernama Irwan Zahuri, alhamdulillah masih lagi sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan Ustaz Kazim Ilyas kita, sebab semalam Allah Ta'ala diuji dengan serangan jantung. Dan kita pun kena berhati-hati. Jadi kita doakan Ustaz Kazim, Allah Ta'ala berikan beliau kesembuhan, Allah Ta'ala karuniakan beliau ketenangan, dan yang paling penting, Mbak Redha tak apa dia orang alim, yang paling penting dia boleh kembali beraksi untuk menyebarkan dakwah kepada hati-hati manusia. Jadi tuan-tuan begitu juga. Saya suka mana-mana tuan-tuan yang tak sihat, takdir kata nyatakan ketidaksihatan tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita nak berdoa agar mudah-mudahan kalau antara salah seorang dan berdoa kita diangkat oleh Allah Ta'ala, maka semua sekali akan diangkat. Baik, itu perkara yang kedua. Perkara yang pertama. Perkara yang kedua tuan-tuan, hari ini kita akan menyambung 8 perkara yang tak pernah puas. 8 perkara yang manusia ni tak pernah puas. Okey, bila sebut poin ni, antara benda yang saya suka nak share dengan tuan-tuan, ingat kaedah. Kepada tuan-tuan, saya minta maaf, video saya ni tak boleh dipusingkan. Semenjak balik daripada Yaman hari tu, jadi kalau kita pusing, video tu jadi besar. Saya tak tahu masalah setting ke apa, tapi saya biar dahulu. Yang penting saya nak buat live juga. Perkara yang kedua, benda yang saya nak terapkan pada hati tuan-tuan, ingat, setiap kali kita mendengar sesuatu ilmu, ilmu ni, benda ni penting. Yang dah lama, tolong refresh balik. Kepada yang baru, jadikan ia sebagai teguran pada rohani kita. Bila mana kita mendengar satu ilmu yang baru, dengar satu benda yang baru, mengaku sekejap, ya Allah, Engkau beri aku dengar ni, bermakna aku ada perangai ni. Jelas ke jelas? Saya ulang balik. Sekiranya tiap-tiap pagi Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala pilih tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih saya, kita dengar benda-benda begini, kita kata begini, ya Allah, aku ada perangai ni. Tak rugi tuan-tuan kita rendah diri, tak rugi. Wallahi, dengar cakap saya, tak rugi.
Walaupun kadang-kadang Mat, aku tak buat perangai ni. Dah, kita merasai apa yang zahir sahaja, tapi kebatinannya kita, rohaniahnya kita, kadang-kadang kita tak perasan. Jadi antara formula yang kedua yang sering saya nak share dengan tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan mendengar satu ilmu, bila Allah Ta'ala pilih saja kita masuklah hashtag santapan rohani, maka rasalah, oh, aku ada perangai ni, aku ada perangai ni, aku ada perangai ni, aku ada sifat ni. Kalau takkan Allah Ta'ala beri aku dengar. Dah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala mula beri dia. Siapa yang Allah Ta'ala nak tuan-tuan ni mula buat kebaikan, yufaqihu fid din, Tuhan mula beri faham kepada agama. Dia dengar ke kita? Dah? Aku ada perangai ni, aku ada perangai ni. Jelas. Baik. Jadi bagi nak pastikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, bagi nak pastikan tuan-tuan betul-betul align dengan ilmu yang kita nak belajar. Jadi soalan yang kedua, terima kasih Hajah Zianab. Soalan yang kedua, tolong jawab soalan saya dan tulis di ruangan komen. Sebab saya nak pastikan benda ni tuan-tuan istiqamah. Dan kita nak buat sehari-hari supaya sampai satu level betul-betul masuk pada otaknya kita, hatinya kita. Jadi di manakah level yang anda berada sekarang? Tolong tulis di ruangan komen. Walaupun saya tengok ada yang mula dah mengupdate tu, bagus. Dah, bagus tuan-tuan. Dah, percayalah, kita nak mulakan dengan benda yang mudah untuk kita istiqamah. Alhamdulillah. Sampai satu level, kita masuk pula benda-benda yang pertengahan. Sampai satu level tuan-tuan, benda yang susah pun kita boleh istiqamah biiznillah, dengan izin dan karunia daripada Allah Ta'ala. Terima kasih kepada Amirah Samad. Itu yang kita nak. Dah, kepada tuan-tuan, tolong update. Saya seorang yang salik. Saya seorang yang salik. Apa makna salik? Dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana tuan-tuan mengupdate diri tuan-tuan, tuan-tuan meletakkan diri tuan-tuan, ingat, Ustaz, saya dosa banyak. Cerita lain lah, saya pun dosa banyak. Ustaz, tak layak lah nak mengaku salik-salik ni, sabar dulu. Yang paling penting tuan-tuan, dah, kita berusaha, kita meletakkan di manakah tahap ataupun level yang kita nak berada. Jadi saya suka tuan-tuan mengupdate, saya seorang yang salik. Apa makna salik? Dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tuan-tuan betul-betul program diri tuan-tuan ni, dah, program diri kita. Jadi apa yang kita belajar ni, ini panggil semua proses journey perjalanan kita. Ni journey kita ni, journey. Dah, nasaihul ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Baik, habis. Jadi kalau tuan-tuan dah mengupdate, seperti biasa, sebelum kita nak masuk bicara, jangan lupa jalankan dakwah. Dakwah ni wajib. Dakwah ni pula wajib. Supaya apa? Kita nak pastikan orang-orang yang kita sayang mendapat ilmu sebagaimana yang kalian dapat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anda dah bersedia kan? Telah bersabda oleh baginda Nabi SAW. Kita menyambung bicara yang semalam. Dah? Kita dah sampai kepada bab yang ke-7, muka surat 329. Ni tebal ni kita dah baca. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dengan barakahnya sekel yang kita hidupkan. Ni tebal ni kita dah baca tuan-tuan. Saya baca daripada mula sampai sekarang dah muka surat 329. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan. Sebab ni semua berkat daripada tuan-tuan bersungguh nak kepada mentelaah ilmu. Baik. Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda, "Thamaniyatu asya'a la tashba'u min thamaniyah. Al-ainu minan nazar, wal ardu minal matar, wal untha minal zakari, wal alimu minal ilmi." Cukup 4. Yang pertama yang telah kita bicara semalam, al-ainu, mata ni tak jemu-jemu daripada melihat. Betul? Dah? Iaitu logical. Mata memang tak jemu, sentiasa nak melihat sahaja. Baik. Cuma apa yang lebih penting yang kita telah syarah semalam, bagi yang tak masuk semalam, tengok live yang semalam. Bagaimana kita nak menukar, bagaimana kita nak memastikan apa yang kita lihat tu adakah boleh mendekatkan diri aku kepada Allah, atau sekadar melihat yang tidak memberi manfaat. Itu penting. Itu pun penting supaya kita menukar kepuasan perangai kita ni, yang selalu suka melihat, tak kira lah melihat kecantikan ke apa jua, sifat manusia kan, tapi kita cuba relatekan dengan apa yang aku lihat ni, adakah boleh mendekatkan aku kepada Allah. Sama juga
tuan-tuan tengok telefon, tengok politik. Dah. Tuan-tuan, kalau kita bijak, apa yang tuan-tuan lihat dekat wall Facebook tu semua boleh menguatkan akidah dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak tengok kita nak redha ke tidak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan Tuhan nak uji kita. Dah. Tuhan pampangkan dekat wall-wall Facebook kita untuk menguji keimanan kita. Dah. Sejauh mana kita nak percaya kepada qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau orang bijak, dia baca Facebook, iman makin bertambah, bukan kecelaan makin bertambah. Kalau kita orang yang bijak, tengok Facebook, ketakwaan dengan Tuhan makin bertambah, bukan kejelekan, keburukan makin bertambah. Jelas ke jelas? Ni yang perlu kita sampaikan dalam kehidupan. Terima kasih Normala Abdul Rahman. Baik. Jadi hari ni kita sambung. Kita sambung perkara yang kedua. Wal ardu minal matari. Tulis dekat ruangan komen. Perkara yang kedua, benda yang 8 perkara yang tak pernah puas daripada 8 keadaan. Bumi tidak pernah puas daripada menurunkan hujan. Okey. Yang ni tuan-tuan, saya nak tuan-tuan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur dengan kesyukuran yang begitu hebat. Dan cuba ambil manfaat. Betul Siti Hamsyah. Yang kedua, bumi tidak pernah jemu daripada menurunkan hujan. Bumi yang di mana? Bumi yang kita berada sekarang, iaitu antaranya Tanah Melayu, Malaysia tuan-tuan. Kita berada pada lingkungan Khatulistiwa kalau hamba tak salah. Dan Alhamdulillah, bila mana kita berada pada jaringan Khatulistiwa, kita ni tuan-tuan antara negara ke negeri? Negara yang Alhamdulillah diturunkan, dibasahkan bumi kita dengan hujan yang begitu banyak. Hamba tuan-tuan, sebagaimana tuan-tuan maklum, baru balik daripada Yaman. 11 hari duduk di Tarim. Alhamdulillah. Kita ziarah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam rangka hamba mengantar pelajar-pelajar menyambung di Hautah. Hautah dengan Darul Mustafa tu lebih kurang 40 minit saja, tak jauh, dekat tu semua cawangan-cawangan beliau. Tapi Hautah tu bukan cawangan Darul Mustafa, tapi tetap anak-anak murid beliau yang semuanya besar daripada bumi Tarim. Ringkasnya tuan-tuan, bumi Yaman ni antara bumi yang kalau hujan tu mereka buat kenduri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kalau hujan tu mereka buat kenduri, seronok. Boleh kata berhenti mengaji lah. Semua pakat-pakat keluar mandi. Boleh kata setahun cuma sekali dua. Setahun cuma sekali dua. Bumi Tarim, bumi Yaman diturunkan hujan. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada di Malaysia. Satu bumi yang berada pada betul-betul jaringan tengah-tengah Khatulistiwa tuan-tuan. Alhamdulillah, bumi tak pernah jemu daripada menurunkan hujan. Baik. Bila sebut menurunkan hujan ni tuan-tuan, apa manfaat yang kita boleh ambil? Ni yang kita nak belajar. Poin dia daripada hadis Nabi, maklumatnya apa? Bumi tak pernah jemu daripada menurunkan hujan. Okey, itu poin dia. Baik. Apakah faedah yang kita nak ambil? Bila turun hujan, cuba kita belajar. Setiap kali dapat satu perkara, kita belajar macam mana kita boleh nak improvekan diri kita, upgradekan dirinya kita. Saya ulang balik, ingat tuan-tuan, value yang saya pegang, improvement. Saya nak ajak tuan-tuan itu saja. Bagaimana tuan-tuan cuba nak improvekan kehidupan. Tapi dengan syarat, tuan-tuan juga kena bantu orang lain. Sebab tu jangan lupa tag, share dalam grup-grup yang tuan-tuan ada, tag nama orang yang anda sayang. Ini semua asbab daripada tuan-tuan yang boleh mengajak orang lain improvement. Kita pun boleh menjadi improve. Okey, dengar Dayang Badariah. Soalan yang bagus. Okey, saya potong sekejap bab hujan dekat Malaysia tadi. Saya nak sambung sikit. Sebab ada soalan, dia kata, di mana sumber air mereka Ustaz? Saya jawab, sumber air mereka daripada bawah tanah. Dia ringkasnya begini. Yang pertama, dia ada sejarah dia. Sekejap saya ingat sejarah tu. Okey, sejarahnya begini. Di waktu zaman Nabi itu tak apa dah, dihantar Muaz bin Jabal untuk menjadi gubernur dekat negeri Yaman. Tu panjang ceritanya, di zaman Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman kerajaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengar sejarah ni. Di zaman kerajaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nanti saya rujuk pada dengan Ustaz Din, fakta yang sebenar. Tapi perjalanan cerita lebih kurang begini. Yang ni saya yakin, insya-Allah fakta sejarah ni tak salah. Cuma fakta yang lebih tepat
Nanti saya akan rujuk dengan Ustaz Din dan Ustaz Lokman yang saya jumpa beliau di Yaman, yang jadi guardian kami untuk bawa lebih kurang 11 hari ziarah para ulama, ziarah habaib, ziarah makam-makam orang-orang soleh, para awliya, ziarah makam Nabi Hud, Nabi Haudan, Nabi Imran. Dah. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka berlaku satu sejarah yang begitu hebat. Tak silap saya dah, macam mana dia ramai, sebab ketika tu timbulnya golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah. Dan ketika itulah berlaku pergolakan Islam yang begitu banyak. Maka Sayyidina Umar dia minta laporan dah mana-mana negara-negara yang sehingga bila mana percaturan pertelingkahan yang begitu besar, ramai yang murtad. Tak silap saya lah, ramai yang murtad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian datang laporan daripada Yaman. Yaman ni, di Tarim ni, di Yaman ni saja antara negara ataupun negeri yang tak ada orang murtad. Tak ada orang murtad. Tu sejarahnya. Bila dengar benda tu, maka Sayyidina Abu Bakar berdoa atas 3 perkara. Sayyidina Abu Bakar berdoa 3 perkara bagi khas bumi Yaman. Sedangkan Nabi dah berdoa dah. Tuan-tuan dah maklumkan sejarah Nabi. Bila Nabi berdoa atas mimbar, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Ya Allah, kau berkatilah Yaman kami, berkatilah Syam kami. Nabi dah berdoa dulu dah. Baik. Kemudian bila sampai pula Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia mendoa ke 3 perkara. Antara salah satu doa Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, jangan engkau keringkan bumi Yaman. Sebab tu tuan-tuan, bumi Yaman ni bumi lembah. Nanti hari ni saya akan share lagi begitu banyak gambar-gambar yang indah dan cantik di bumi Yaman ni tuan-tuan. Kalau sebab saya masuk daripada Oman. Oman ni negeri di atas macam kita lah. Atas bukit, negeri dekat atas. Tapi kan sana banyak bawah lembah. Yaman ni negeri di bawah lembah. Bukit-bukit di bawah lembah. Dan antara doa Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, daripada 3 doa tu, salah satunya, ya Allah, jangan engkau keringkan bumi Yaman. Sebab tu Yaman tuan-tuan, air mereka tak pernah kering ilal al-an, sehingga sekarang. Air daripada bawah tanah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Air daripada bawah tanah tak pernah kering sampai sekarang. Sebab tu InsyaAllah saya doakan tuan-tuan, sahabat-sahabat semua yang berada dalam sesi live pada malam pada pagi ini, tuan-tuan Allah Ta'ala pilih sampai ke bumi Yaman, bumi sejuta awliya, yang saya akan nanti dalam program NBS nanti banyak lagi saya nak cerita benda-benda yang best, amalan-amalan mereka yang sehingga menghasilkan sejuta wali. La ilaha illallah. Sejuta wali. Patutlah nama kota sejuta wali. Tuan-tuan pergi tengok sahaja pun tuan-tuan boleh merasai kehebatan mereka, amalan mereka, istiqamahnya mereka dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Okey, habis. Tu menjawab soalan. Ada soalan juga pada pagi ni. Baik, sambung. Jadi, perkara yang kedua yang kita belajar pada pagi ini, al-ardu minal matari, bumi ni tak pernah puas daripada menurunkan hujan. Okey, take a learn. Betul ke? Faham? Ambil pengajaran. Yang pertama tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila sebut turunnya hujan, kita maklum tuan-tuan, hujan ni apakah keperluannya? Bukan saja untuk membasahkan bumi, tetapi untuk menumbuhkan bumi. Baik. Antara benda, cuba tulis dekat ruangan komen, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada tuan-tuan yang berada dekat mana-mana tuan-tuan yang belajar dekat negeri Yaman tu, kalau fakta yang saya silap tu sebut, tolong bantu perbetulkan balik. Sebab saya duduk baru 11 hari. Kalau ada fakta yang tersilap, harap diperbaiki. Saya rela ditegur, sebab saya mengaku saya salah banyak, tak pandainya banyak, yang betul terlalu sedikit. Baik, sambung. Poin yang pertama yang kita nak belajar, ambil muhasabah. Turunkan hujan, tuan-tuan, bukan sahaja pokok yang hidup boleh terus hidup. Ambil pengajaran. Pokok yang mati pun, kalau terkena air, pokok tu nak mati dah. Tapi bila dicurahkan air, sama ada daripada langit, maka mudah-mudahan pokok tu boleh hidup. Maknanya begitu juga hati kita tuan-tuan. Ambil pengajaran. Bila turun je hujan, ya Allah, berapa banyak pokok-pokok yang hidup hasil daripada turunnya hujan.
Berapa banyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pokok-pokok yang asalnya mati hidup kembali hasil daripada turunnya hujan. Berapa banyak pokok-pokok yang terus hidup dah, yang berbunga, yang berbuah asbab daripada turunnya hujan. Itu hujan zahir. Itu hujan zahir. Why not? Okey. Why not, kenapa tidak kita membasahkan hatinya kita? Ni poin yang kita nak ambil. Why not, kenapa tidak? Ya Allah, hati aku ni mati ke hidup ni? Dah, tuan-tuan tetap juga boleh membasahkan hati kita dengan basahan daripada air liur zikrullah. Kena faham dah? Ni hati ni. Kalaulah tumbuh-tumbuhan pokok-pokok boleh hidup disebabkan turunnya matar, hujan daripada langit, ni hati kita ni boleh hidup tuan-tuan. Dah, dengan basahan-basahan zikir yang kita alunkan, yang kita sebutkan, yang kita banyakkan. Tapi syarat, tuan-tuan pun sendiri boleh jawab. Tuan-tuan ada pokok, cuba muhasabah, siram sekali sahaja. Pergi Cameron, balik daripada Cameron beli pokok-pokok, pokok bunga, pokok tu, pokok ni, contoh. Seronok sangat. Dah, lepas tu sampai ke rumah, siramlah sekali dua, lepas tak siram dah. Tuan-tuan sendiri boleh jawab, pokok tu hidup ke mati? Pokok tu hidup ke mati? Mati. Sama juga hati. Jadi ambil pengajaran, ya Allah. Dah, kalau pokok tanah yang kering kontang pun dah boleh tumbuh dengan turunnya hujan, ni hati aku yang kering, hati aku yang keras ni Allah. Dah, tuan-tuan boleh tuan-tuan. Saya nak buktikan. Dah. Panas sikit. Tuan-tuan pernah ni fakta best ni. Fakta yang semua tahu. Semua tahu. Dah? Tetapi kadang-kadang kita tak cuba relatekan pada kehidupan. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah? Bukan kisah, fakta. Batu yang keras macam mana sekalipun boleh melekuk dengan satu titisan daripada air. Dah. Saya ulang balik. Tuan-tuan semua pernah dengar kan? Batu yang keras macam mana? Keras. Batu tu tuan-tuan kalau ketuk dengan tangan belum tentu berlubang. Batu besar. Ketuk dengan hammer belum tentu berlubang. Belum tentu berlekuk. Dan lekuknya kadang-kadang kalau ketuk dengan hammer ni tak tahulah lekukan macam mana. Kadang-kadang batu tu pecah. Tapi tengok batu tu besar mana kalau batu tu besar tuan-tuan. Tapi tuan-tuan sendiri pernah tahu kan fakta kan? Dengan sebab setitik air. Tak. Setitik je air. Dah? Setitik. Tuan-tuan, batu yang keras bagaimana sekalipun boleh berlekuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Ambillah pengajaran. Kalau Allah Ta'ala tak jemu-jemu menurunkan hujan yang membasahi bumi, tuan-tuan jangan jemu untuk basahkan lidah dengan zikir agar menjadikan hati kita betul-betul berlekuk dalam keadaan kita nak membaikkan diri kita, hawa kita, nafsu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bumi tak pernah jemu daripada menurunkan hujan. Apa lagi faedah yang kita boleh ambil? Tuan-tuan, ingat dah, antara waktu afdal berdoa iaitu ketika hujan turun. Tolong jangan sia-siakan waktu ni. Antara waktu afdal berdoa ketika turunnya hujan. Jangan sia-siakan, jangan abaikan waktu yang very powerful. Dah, bila hujan turun berdoa. Submit doa kepada Allah. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Jadikan otak kita berada pada level alfa yang betul supaya mudah kita nak submit kepada Allah Ta'ala. Berdoa. Lepas tu pula ustaz, doa dah tiba-tiba tak makbul. Ni masalah. Bukan masalah tak makbul. Tuan-tuan tak fahami macam mana konsep makbul yang sebenar. Sebab tu dalam program-program hamba dah, lebih-lebih lagi mereka yang berada dalam grup Royal Marjan, dan mereka ni tuan-tuan antara golongan yang saya guide dah selama setahun. Macam mana kita nak memahamkan mereka, dan mereka ni bermula daripada program interaktif Cinta Solat. Saya ajar mereka satu ilmu yang begitu powerful. Doa pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ni confirm tuan-tuan. Tak ada doa yang tak makbul. Tak ada doa yang tak makbul. Cuma tuan-tuan sahaja yang tak faham macam mana yang dimasukkan makbul. Allahu Akbar. Tuan-tuan je tak tahu.
Dan saya yakin tuan-tuan, bukan tak nak cerita, saya pernah cerita benda ni, tapi tak sesuai pada keadaan kita sedang membaca kitab ni tuan-tuan, yang kita nak ambil faedah. Cuma antara jawapan ringkas SMS dahulu yang saya boleh sampaikan, bila hujan turun, gunakan waktu ni untuk submit berdoa. Jangan lupa berdoa, tak salah sembang. Doa dulu, doa. Doa kepada Allah Ta'ala kerana turunnya malaikah membawa bersama kita hujan. Dan macam mana tuan-tuan nak yakin doa dah ni? Lepas tu tunggu. Bila Tuhan nak makbul, sabar. Tu satu ilmu yang lain. Itu satu ilmu yang lain. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar ilmu ni dah, yang kami beri secara direct dan kami beri dengan detail dah, InsyaAllah saya jemput tuan datang lo program Nak Baki Solat yang akan berlangsung pada 15 hari bulan Mac. 15, 2 minggu lagi datang program, supaya tuan-tuan belajar meyakinkan diri macam mana aku nak meyakinkan doa pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Sebab tu saya confident orang yang ada ilmu ni, bila dia berdoa dia tak sedih, dia tak ragu-ragu langsung, sebab dia ada ilmu. Okey, habis. Boleh kita sambung perkara yang ketiga. Dah? Doa tu banyak. Dah? Doa tu banyak. Kalau doanya Allahumma sayyiban nafi'an, itu doa ketika hujan turun. Dan yang Badariah, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah kau turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Cuma yang saya kata konsep berdoa tu, mintalah doa kepada Allah, minta doa. Dah. Cuma cerita bab doa ni, siapa nak saya ajar satu ilmu yang best, dah, supaya tuan-tuan tak terpinga-pinga nak doa apa. Nak tanya dulu. Ilmu ni best gila. Kalau tuan-tuan tak nak, nanti saya ajar untuk mereka yang nak hadir dalam program NBS sahajalah. Dah. Ilmu ni saya dapat waktu saya pergi Yaman. Saya kata mudahnya ada ilmu ni, mudah gila. Mudah sangat. Dah. Sebelum ni kadang-kadang bila kita ziarah maqam, dah, bila kita ziarah para awliya, kita kadang-kadang tak tahu nak berdoa mana. Itu nak minta, ni nak minta, macam-macam lah nak minta. Dunia, akhirat, nafsu, kesukaan, kehendak, macam-macam kita nak minta. Salah ke? Tak salah. Dah, Allah Ta'ala suruh doa kan, kita doa lah, kita minta. Bukan kata salah. Cuma yang saya nak share, macam mana tuan-tuan nak menggunakan waktu-waktu yang powerful untuk berdoa benda yang tuan-tuan mudah-mudahan semua dapat. Tu maksud saya. Dah. Tapi syarat kena share dulu. Kena bagi syarat hari ni. Dah. Syarat tag sekejap nama orang-orang yang anda sayang. Share dulu tuan-tuan. Zanaria, dia dah. Terima kasih Umi. InsyaAllah saya akan bantu Umi, saya akan bantu. Dah. Like dan share dulu. Bagi love terbang banyak sikit. Sebab kalau tuan-tuan lebih committed, saya lebih committed. Tuan-tuan lebih bersungguh, saya lebih bersungguh. Dayang Badariah, yang ni bukan doa. Yang ni satu ilmu yang saya dapat waktu saya ziarah ke Yaman. Dah. Dan saya guna ilmu ni, alhamdulillah. Saya rasa sebab di Yaman kami nak ziarah tu banyak. Dah. Kami pergi ke makam Zambal, ni ziarah Faqih Muqaddam, ziarah ziarah Habib Ahmad Zain Al-Habsyi. Banyak kami nak ziarah. Cuba fikir tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak doa, apa nak minta? Jawab tuan-tuan, apa nak minta? Macam-macam nak minta. Dah. Tak puas hati lagi. Ziarah makam tu pula, apa lagi aku nak minta ni? Tuan-tuan, banyak benda tuan-tuan nak minta. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Betul ke betul? Jadi membuatkan hati tuan-tuan tak bersungguh pada nak ziarah. Maksudnya begini, yang jadi tak bersungguh tu jadi begini. Sat lagi, okey, habis satu makam, nak pergi pula satu makam. Dah. Tuan-tuan mula fikir, sat lagi aku nak doa apa ni? Bukan kita nak fikir nak jaga adab, bukan kita fikir masalah Allah Ta'ala, tak tahu. Yang apa tu? Yang kita fikir, sat lagi aku nak minta apa pula ni? Contoh. Dah. Ni hujan nak turun ni. Hujan nak turun, contoh. Sat lagi aku nak minta apa ni? Macam-macam benda tuan-tuan nak minta. Macam-macam benda tuan-tuan nak minta. Dalam keadaan tuan-tuan tak tahu mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu dikemudiankan. Jelas? Okey. Bila dah ramai kata nak, tak apalah, insyaAllah saya share dengan tuan-tuan. Benda ni bukan doa. Benda ni bukan doa. Benda ni teknikal. Benda ni teknikal. Tuan-tuan tak perlu percaya.
Tapi saya minta tuan-tuan buat. Benda ni is very powerful. Memang terlalu powerful. Kalau tuan-tuan buat dengan bersungguh, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi. Baik. Ramai dah bersedia kan? Ramai dah bersedia. Jam kita cukup masa ke dah habis? 9.46 dah habis masa dah tuan-tuan. Saya sambung esok lah, boleh? Dah? Sambung esok lah. Sambung esok, boleh? Supaya meninggal la khusnul khatimah. Syekh Jabin, la, betul, yang tu betul, saya pasti. Saya tak kata permintaan tuan-tuan tu salah, tapi saya melihat bila sebut perkataan nak berdoa, lebih-lebih lagi bila ziarah maqam, macam-macam dia nak minta. Macam-macam dia nak minta. Sampaikan sehingga menghilangkan adab, sampaikan khayal. Orang ziarah maqam nak ambil pengajaran daripada kematian, dia khayal nak fikir dunia dia. Itu yang membuatkan hilang fokus kita. Hilang fokus kita kepada adab menziarahi kubur. Ataupun bila tengah hujan ni, mula khayal lah nak fikir apa kena doa ni. Dah? Ramai dah merayu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Caranya begini. Yang ni bentuk teknikal. Yang pertama sekali, dah? Dengar elok-elok. Yang pertama sekali, tuan-tuan buat sekarang. Cari masa, tolong buat. Tuan-tuan tulis dalam mana-mana buku ataupun iPad tuan-tuan ataupun telefon tuan-tuan, tulis 101 impian yang tuan-tuan nak. Tulis. Dan tuan-tuan bahagikan kepada 10 tajuk. Dah? Yang pertama contoh untuk diri. Dah? Yang kedua untuk agama, apa yang tuan-tuan nak capai. Kemudian yang ketiga bisnes. Yang keempat family. Yang kelima ayah ibu. Tulislah. Dah? Yang keenam travel. Tuan-tuan tulis 101 impian. Benda yang tuan-tuan nak, sama ada yang dekat ataupun jauh. Sekarang, esok, lusa ataupun tahun depan akan datang. Tulis 101 impian. Tulis, siapkan dulu. Dah? Tulis. Ingat, konsep menulis impian, tuan-tuan menulis dalam keadaan merasa benda tu tuan-tuan dah capai. Ini teknik. Tak perlu percaya, saya kata. Dah? Ini bukan ilmu halus. Dah? Ini bukan ilmu tilik. Saya tak memerlukan kepercayaan tuan-tuan untuk tuan-tuan buat benda ni. Saya nak tuan-tuan buat saja, just do it. Tulis 101 impian, benda yang tuan-tuan nak capai, sama ada berbentuk duniawi atau ukhrawi, tapi impian tu berbentuk dunia lah. Termasuk tadi, ya Allah, mati kasih dalam husnul khatimah. Itu semua impian. Bila tuan-tuan dah tulis semua benda ni, ingat, waktu sampai masa yang powerful, waktu yang powerful, tempat yang powerful untuk kalian berdoa. Lebih-lebih lagi waktu hujan, masa hujan turun. Hujan turun kan? Hujan turun. Doa dulu. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, dah? Engkau ya Allah, kau turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat hujan yang turun, ya Allah, kau tunaikan aku 101 impian. Kau tunaikan, ya Allah, 101 impian yang aku dah tulis. Dah? Shortcut tak? Tuan-tuan kan suka shortcut. Kalau ada shortcut, kenapa nak guna long cut? Betul. Barulah tuan-tuan dapat menjaga adab, dapat menjaga akal, dapat menjaga hati. Saya yakin kalau tak ada ilmu ni, kalau tak ada teknikal ni, tuan-tuan akan kelang kabut, macam-macam nak minta. Hari ni dah belajar. Dah? Al-ardu minal matari. Bumi tak pernah tak pernah puas daripada menurunkan hujan. Dan Nabi mengajar, bila turunnya hujan, waktu yang berkah untuk kita berdoa. Waktu itulah tuan-tuan macam-macam nak minta. Macam-macam nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Lepas tu, bila ilmu tak ada, was-was. Ni mulalah. Kata Allah Ta'ala tak perkenankan doa lah. Padahal kita yang tak belajar ilmu berdoa. Ilmu ni saya ajar tuan-tuan dalam program interaktif cerita solat. Tapi tuan-tuan tak boleh attend program ni. Kena attend program nak baiki solat dahulu. Tu semua ilmu yang powerful. Tapi hari ni saya bagi percuma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul dah yang Badariah? Betul. Dah? Jadi ingat ilmu ni. Tulis dahulu 101 impian yang tuan-tuan nak capai. Tulis, siapkan secepat yang mungkin. Kalau tuan-tuan nak buat macam mana, kalau tak tahu, kalau confuse, bahagikan kepada 10 tajuk. Dah? Setiap satu tu tulis. Prosesnya menulis dalam keadaan tuan-tuan merasa yang tuan-tuan dah capai benda tu. Ya Allah, aku nak pergi Mekah.
aku nak pergi Turki, aku nak pergi Mesir ziarah. Tapi saya okey, bila sebut tempat ziarah, ingat dah, antara ni saya bantu sikit. Bila sebut masjid, dalam tulisan impian tuan-tuan, 3 masjid ni kena ada. Boleh. Tengok Hajah Hafizah, dia dah mula cerdik dah. Ni kita nak, kalau tuan-tuan dah tulis dalam solat hajat pun guna yang tu. Kan dia jadi apa? Dia jadi benda tu shortcut. Yang penting kita lebih fokus untuk berdoa. Otak ni kita tak terpinga-pinga. Apa aku nak minta lagi? Apa aku nak minta lagi? Pening. Macam-macam nak minta. Akhir sekali, yang penting tak didahulukan, yang kehendak nafsu kita lajukan. Ni baik. Antara 3 masjid yang tuan-tuan perlu tulis dalam satu impian. Pertama, of course, Masjid Nabawi. Of course, Masjidil Haram. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. 3 perkataan ni kena ada dalam impian tuan-tuan. Yang dah pernah pergi umrah, nombor 1 tak payah tulis dah. Nak tulis lagi boleh, ustaz, rindu lah nak pergi Mekah lagi. Okey, tak ada masalah. Tapi jangan lupa, tulis dalam 101 impian, ya Allah, aku nak pergi Masjidil Aqsa. Sebab hadis Nabi pernah sebut 3 masjid ni kalian perlu pergi ziarah. Saya minta tulis dalam 101 impian. Barulah kalau turunnya hujan, ya Allah, kau tunaikan ya Allah 101 impianku. Tuan-tuan, shortcut tak? Senang kan? Tulis dulu, tulis, ya Allah, tunaikan ya Allah 101 impianku. Tulis, minta. Yang penting tulis dulu. Itu 3. Kalau tempat, kena ada pada hati tuan-tuan. Bumi Yaman, bumi Syria. Walaupun Syria tengah perang, tak apalah, akan datang kalau takdir kata aman balik. Sebab kita maklum fi sirah, Nabi Isa AS akan turun dekat bumi Yaman, bumi Syria. Bumi Syria. Jadi bermakna sampai masa insya-Allah Allah Taala tu tahu kehendak atas peraturannya. Ulang doa ni sampai capai ke? Okey, maksud saya begini, Hasni Hasan, saya nak bagi ilmu yang shortcut. Maksud saya begini, nak doa yang lain pun boleh. Waktu semayang doa lah macam biasa. Tetapi kan kadang-kadang kita selalu berjumpa dengan tempat yang berkat, waktu yang berkat, masa yang berkat. Dan masa ni terlalu pendek, hujan. Kadang-kadang lama, kadang-kadang cepat, kadang-kadang sekejap. Moral of the story yang saya nak ajar, waktu hujan sekejap itulah kadang-kadang macam-macam kita nak minta. Dan tak salah kepada Hasni Hasan nak doa yang lain. Tapi saya confident lah, dalam waktu hujan siapa boleh doa, boleh minta 101 impian? Jawab sekarang. Siapa yang confident level dia tinggi, masa hujan turun, hujan lebat ni, setengah jam hujan, dia boleh minta 101 impian? Jawab. Siapa boleh buat? Siapa boleh buat? Kalau siapa boleh buat, saya nak bagi tiket NBS percuba. Dengan syarat tak tengok buku. Siapa boleh buat waktu hujan turun, ya Allah aku nak tu, ya Allah aku nak ni, minta tu, ya Allah permudahkan tu, permudahkan ni, ya Allah aku nak pergi tu, aku nak pergi ni, aku nak pergi Mekah, aku nak ziarah Baitul Muqaddis, aku nak ziarah Masjid Aqsa, ya Allah, aku nak pergi makam-makam aulia, aku nak pergi Yaman, aku nak pergi travel, aku nak pergi Turki, aku nak pergi Australia. Minta tak salah, benda tu Allah Taala suruh. Ya Allah, berilah anak aku anak yang soleh, anak aku nak belajar. Tuan-tuan, siapa berani garanti? Siapa boleh buat? Waktu hujan turun, tuan-tuan boleh minta 101 doa. Teratak dah jawab dah. Mana Dan Ustaz? Dan tak Dan tu cerita lain. ZN teratak. Kalau hujan tu panjang, kan kita pernah hujan lama kan, kadang 1 jam hujan. Malaysia ni kelebihannya hujan kadang lama. Kalau 1 jam hujan, tak boleh minta banyak-banyak. Betul. Tapi maksudnya tuan-tuan tak boleh buat. Tuan-tuan takkan, saya sendiri pun tak mampu buat. Sebab otak ni bercelaru, apa benda aku nak minta lagi. Sebab tu proses ni akan jadi lebih mudah dan lebih shortcut. Kalau tuan-tuan belajar menulis 101 impian, tulis. Bahagikan dengan 10 tajuk. Ambil tajuk besar, diri, family, keluarga, travel, agama, untuk Allah ke, untuk Rasul ke, apa impian yang tuan-tuan nak. Aku nak sebarkan apa tu, sunnah Nabi, tulis.
bahagikan 10 tajuk-tajuk. Setiap satu tajuk tu dah 10 dah jadi 100 kan. Tulis 100, satu impian tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dah. Dah yang Badariah mengantuk selalu kalau hujan panjang. Maknanya waktu hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, kau tunaikan 101 impianku, ya Allah. Minta. Jadi shortcut, ya Allah, kau tunaikan, ya Allah, 101 impian yang aku nak, ya Allah. Yang benda ni baik untuk aku, baik untuk agama, baik untuk Allah, baik untuk Rasul. Jelas ke jelas? Jadi saya rasa penutup pada hari ni satu ilmu yang very powerful. Amalkanlah tuan-tuan, sebarkanlah maklumat ini, supaya saya nak tuan-tuan mencapai lagi banyak benda yang tuan-tuan boleh capai dengan teknik yang betul, dengan cara yang betul. Kadang-kadang benda tu Allah Ta'ala bukan tak tahu, tapi tuan-tuan tak submit, tuan-tuan tak minta. Dah, Allah Ta'ala nak tengok juga sejauh mana kesungguhannya kita. Ya. 3 tempat dalam ziarah. Kalau tempat tadi Yaman dengan Syria. Dah, yang tu masjid 3. Nazatul Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang ni memang ada hadis dalam hadis Nabi SAW. 3 tempat yang perlu kita ziarahi. Tak usah fikir aman ke tak aman. Kalau tak sekarang akan datang. Jelas ke jelas? Jadi madai pertemuan kita pada hari ni, mana yang baik tu datang daripada Allah, yang tak baik tu pasti datang daripada kejahilan, kefakiran, kekurangan hamba yang bernama Irwan Zahuri, tuan-tuan. Jadi selamat jemput datang dalam program Nak Baki Solat. Kalau dalam waktu sejam banyak saya boleh bantu tuan-tuan dah. Bayangkan kalau sehari kita bertemu bagaimana. Dah, bayangkan sehari kita bertemu bagaimana. Saya rasa tuan-tuan kalau datang program cair otak. Dah, saya lagi tak boleh balik pula. Tunggu dekat lift. Nak ke mana tu Mak Ngah? Entah. Mak Ngah tak nak balik ke? Tak tahu rumah dah. Sebab apa dah cair otak. Kalau sejam pun rasa cair dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'assalamah wa liqa. Terima kasihlah #santapan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.